Baik ya, kita mulakan surah Nur, An-Nur, surah An-Nur. Surah Nur ini surah yang ke-24 dan ayatnya ada 64. An-Nur mana cahaya. Jamak An-Nur Anwar. Ini cahaya-cahaya. Jadi kalau An-Nur saja maknanya cahaya. Dan kita akan jumpa perkataan Nurus Samawati akan datang ya dalam surah ini. Itu jadi tajuk kepada surah An-Nur. Baik, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Catatkan bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Suratun. Biasa kalau ayat mula-mula berbaris dhammah, dia ada takdir dia. Takdir dia kalau muannas dia gunakan hazihi. Kalau muzakkar dia gunakan haza. Contohnya misal kata tiba-tiba kitabun. Ya, kitabun dalam satu ayat. Jadi takdir di awal ialah ya haza kitabun. Kalau suratun muannas ada ta marbuta tu. Ya, dia punya takdirnya ialah hazihi suratun. Jadi boleh diterjemah ya. Surah ini anzalnaha telah kami turunkan akannya. Surah ini telah kami turunkan akannya. Wa faradnaha dan telah kami wajibkan. Akannya. Ada ha tu ya. Dhamir akannya. Wa anzalna dan telah kami turunkan. Fiha padanya. Ayatin ayat-ayat. Bayinat yang terang. La'allakum mudah-mudahan kamu tazakkarun kamu ambil ingatan. Baik, saya masuk mula. Suratun anzalnaha. Surah ini telah kami turunkan akannya. Mana surah Al-Quran ini Allah sudah turunkan. Wa faradnaha dan telah kami wajibkan akannya. Di dalamnya ada hak-hak yang difardukan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat dan telah kami turunkan padanya ayat-ayat yang terang. Maknanya ayat-ayat berupa dalil-dalil yang jelas dan terang. La'allakum tazakkarun mudah-mudahan kamu ambil ingatan. Atau dibahasakan kamu mengambil pelajaran. Baik, sama lagi. Az-zaniyatu. Perempuan yang berzina.
perempuan yang berzina. Wazani, dan lelaki yang berzina. Fajlidu, maka deralah olehmu. Maka deralah olehmu. Kulla wahidin, tiap-tiap seorang, minhuma, daripada keduanya, mi'ata jaldah, 100 deraan. Wala ta'khuzkum, dan jangan ia pengaruhi, akan kamu, bihima, dengan keduanya, ra'fah, belas kasihan. Fi dinillah, pada agama Allah. In kuntum, jika adalah kamu, tu'minuna, kamu beriman, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wal yashhad, dan hendaklah ia saksikan, azabahuma, azab keduanya, ta'ifatun, oleh segolongan, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula ya. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah olehmu tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 deraan. Ya, jaldah, 100 deraan. Ya. Ini bagi mereka yang belum berkahwin. Ya. Jadi mereka yang belum berkahwin, ya, dia punya hukuman dia, iaitu kena dera atau pukul, ya, sebanyak 100 kali, ya, tiap-tiap seorang. Wala ta'khuzkum, dan jangan ia ta'khuz ini di sini sesuai dengan terjemahan, jangan ia pengaruhi, ya. Dan jangan ia pengaruhi akan kamu, bihima, dengan keduanya, oleh ra'fatun. Ra'fatun ini dengan makna belas kasihan. Mana ketika
menyaksikan ataupun ketika menjalankan hukuman tidak boleh rasa kesian. Ya, fi dinillah, pada agama Allah. Jangan pandang kesian. Ya. Itu ketetapan yang Allah telah beritahu dalam Al-Quran. Mana ketika menjalankan hukuman itu dan juga yang menyaksikan, tidak boleh rasa kesian pada agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika adalah kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal yashhad, dan adalah ia saksikan azabuha, akan azab keduanya, ta'ifatun, oleh segolongan minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Baik, kenapa diperlu kepada saksi? Sebab hukuman itu tidak boleh nak disorokkan, disembunyikan. Hendaklah diperlihatkan untuk jadikan iktibar atau pengajaran kepada yang lain. Kalau disembunyikan, disorokkan dan tidak diketahui oleh sebahagian orang-orang yang menyaksikan, maka dirasakan bahawa seperti tidak berlaku apa-apa. Jadi perlu disaksikan oleh segolongan orang-orang yang beriman, menyaksikan pelaksanaan hukum itu. Di tempat kita nampaknya tak ada pelaksanaan ini. Tapi kita lihat sekarang ni di Aceh. Di Aceh dia melaksanakan hukuman ini. Hanya di Aceh, negeri lain tak ada. Maknanya dalam Indonesia tu hanya dibenarkan di Aceh saja. Itu antara perjanjian Aceh dengan pusat. Jadi di Aceh itu ada melaksanakan seperti mana yang ada dalam Quran ini. Itu sebenarnya jadikan sebagai satu pengajaran, tidak boleh disembunyikan. Seperti juga kita lihat hukuman mati di Arab Saudi, mereka tidak sorokkan, mereka laksanakan selepas solat Jumaat. Jadi orang-orang dapat melihat pelaksanaan itu. Jadi mana yang nak tengok, mereka akan lewatlah, pulang. Mana yang ada urusan mungkin mereka akan cepat pulang. Macam itulah pelaksanaannya yang betul mengikut syariat. Baik, sama lagi ayat yang ketiga. Az-zani, lelaki yang berzina. Lelaki yang berzina. La yankihu, tidak ia menikahi, illa, melainkan, zaniatan, perempuan yang berzina. Atau musyrikatan, perempuan musyrik. Wazaniatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak ia menikahi akannya. Tidak ia menikahi akannya. Illa, melainkan, zanin, lelaki yang berzina. Atau musyrikun, lelaki musyrik. Wa hurrima, dan telah diharamkan ia,
Zalika itu alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula ya. Az-zani la yankihu ila zaniyah. Lelaki yang berzina tidak ia menikahi melainkan perempuan yang berzina. Au musyrikah, atau perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak ia menikahi akannya ila zanin, melainkan lelaki yang berzina, au musyrik, ataupun lelaki musyrik. Wa hurrima, dan telah diharamkan, zalika, telah diharamkan ia, zalika itu, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Jadi sesuainya, ya, lelaki yang berzina berkahwin dengan perempuan yang berzina. Begitu juga dengan perempuan yang berzina sesuai dengan perempuan yang berzina atau kepada musyrik. Ya. Nah, tetapi apakah ya hukumnya? Ya, seandainya ya dia sudah bertaubat dan dia sudah menerima hukuman dan bertaubat dan dia berkahwin ya dengan perempuan mukmin ya, yang tidak berzina, apakah hukumnya? Ya, seandainya sudah menurut ya syarat-syarat nikah, ya, maka ya artinya ya nikah itu adalah sah. Ya. Tapi begitulah maknanya selayaknya. Ya. Yang berzina itu kawin dengan yang berzina. Ya. Itu selayaknya. Ya. Diharamkan ke atas orang mukmin. Ya. Itu dikatakan ya mengikut hukum, ya, bahawa ya, seandainya syaratnya cukup sebagai untuk jadikan ia satu syarat perkahwinan, artinya sah perkahwinan itu, ya, bukan tak sah perkahwinan itu, ya. Hanya selayaknya sedemikian, ya. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini. Baik, dalam ayat ini ada perkataan ya satu zani, satu zania. Ini perlu diambil tahu ya bahawa ya nama ini nama yang kurang baik untuk diletakkan pada ya anak keturunan, ya. Apa tidak? Kalau kita namakan anak itu ya zani contohnya, ya, maka dikatakan sebagai lelaki yang berzina, ya. Kalau kita namakan dia zaniyah, ya, dikatakan sebagai perempuan yang berzina, ya. Jadi ya perlu diambil perhatian bahawa walaupun sedap disebut, tapi hakikatnya ya, nama itu adalah keji, ya. Jadi kita elakkan, ya. Tapi kalau dia mempunyai sabdu zaini contohnya, itu dah berarti perhiasan, itu tak apa. Ya, kalau ada sabdu zaini contohnya, ya, zainiyah, itu pun masih berarti perhiasan. Tapi kalau seandainya perkataan itu tidak ada sabdu zani atau zaniyah, ya, makna-makna ini kurang baik, memang tak baik pun, ya. Jangan diletakkan pada ya anak cucu, ya. Walaupun bunyi di mulut kita ni sedap, makna pada bahasa Arabnya adalah keji, ya. Perlu dihindari, ya. Carilah nama-nama yang bagus-bagus, ya. Kadang ya setengahnya bingung nak letak makna apa. Kadang letak makna huruf pun ada. Ada makna orang tu nama lam, ada makna orang tu nama nun saja. Ya. Kadang huruf Z, ya. Z ni nama dia. Huruf saya Z, ya.
Jadi ya, macam itulah. Kadang bingung nak tak nama apa, lalu tak nama huruf je. Ya. Huruf hijaiyah. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang keempat. Walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh al-muhsonati, perempuan-perempuan yang terpelihara. Summalam, kemudian tidak. Ya'tuna, mereka datangkan. Bi'arba'ati, dengan 4. Syuhada, saksi-saksi. Fajliduhum, maka deralah olehmu akan mereka. Samanin, 80. Jaldatan, deraan. deraan. Ini ayat 4 ya, yang baru masuk. Tengok ayat 4 surah Nur ya. Wala taqbalu, dan jangan kamu terima. Dan jangan kamu terima lahum, bagi mereka, syahadatan, kesaksian, abadan, selama-lamanya. Wa ulaika, dan orang-orang itu, mereka lah al-fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, saya masuk mula ayat 4 ni. Wallazina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang mereka menuduh akan perempuan-perempuan yang terpelihara. Mana terpelihara ni, dia tidak berzina, tapi dituduh. Ya. Sumalam yatubu, kemudian tidak mereka sumalam yatu bi'arba'ati syuhada, kemudian tidak mereka datangkan dengan 4. Ya, 4 ni mana 4 orang syuhada, saksi. Maknanya dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum, maka deralah olehmu samanina jaldah, ya, 80 deraan. Jadi kena faham ya. Orang yang menuduh seorang itu dia tidak berzina, tapi dituduh berzina. Ya, dia kena datangkan 4 orang saksi. Tahu tak macam mana ya sifat 4 orang saksi ni? Sifatnya dia melihat dengan mata kepala dia. Bukan hanya agak-agak dia berdua keluar daripada rumah itu. Ya. Itu agak-agak, dia tak melihat. Jadi saksi ini dia melihat dengan 4 mata dia. Ya, dengan kedua mata dia. Ya. Jadi 4 orang ni melihat dengan mata mereka yang orang itu berzina. Ya, kalau dia tidak dapat datangkan ya 4 orang saksi ini, maka yang menuduh ini kena dera 80 kali rotan. Ya, mengikut Islam, mengikut Al-Quran. Jadi yang menuduh ni kena rotan 80 kali. Ya, itu bukan sedikit ya, 80 kali. Ya, cari pasal. Ya. Sebab itu terkadang ya kita bila mendengar berita-berita
Ya, hal-hal macam ni kita terus hukum salah. Kita tak melihat, kita hanya baca WhatsApp je. Ya. Tapi kita tak boleh, kita nak sampaikan dan kita tak boleh nak menuduh. Ya, selagi dia tidak jatuh hukum, kita tidak boleh tuduh dia. Dan ya, itu dikatakan kalau kita tuduh dia, ya, hakikatnya kita kena cari 4 orang saksi yang sama-sama melihat. Baru boleh. Kalau sekadar baca WhatsApp ni, faham-faham je lah, baca buang dah lah. Macam tu lah. Dah baca buang. Ya. Kemudian wala takbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan kamu terima bagi mereka kesaksian selama-lamanya. Orang-orang macam ni, dia sudah berbohong. Jangan diterima persaksiannya lagi. Wa ulaika humul fasikun, dan orang-orang itu merekalah orang-orang yang fasik. Dia keluar daripada ketaatan. Baik, ya, sambung lagi. Illal lazina, melainkan orang-orang yang tabu, telah bertaubat mereka, min, daripada, ba'di, sesudah, zalika, itu, wa aslahu, dan telah memperbaiki mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, amat pengampun, rahim, lagi amat penyayang. Semak semula. Illal ladzina tabu min ba'di zalika, melainkan orang-orang yang telah bertaubat mereka daripada sesudah itu, wa aslahu, dan telah memperbaiki mereka. Ya, artinya masih dikecualikan lagi, kecuali dia sudah bertaubat, ya, daripada sesudah itu dan memperbaiki. Memperbaiki ini memperbaiki amalnya. Ya, dia tidak melakukan lagi perbuatan bohong ataupun tipu itu. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Untuk menjadikan dirinya bukan fasik, artinya dia kena bertaubat. Ya, bertaubat barulah Allah menerima keampunannya. Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Ini, ya, kes, ya, mereka yang menuduh, tak pasal-pasal, dahlah menuduh, ya, tapi ya, tidak ada saksi. Ya, dia yang kena rotan. Ya. Tapi berbeza pula, ya, kalau suami isteri pula macam mana? Ya. Suami tuduh isteri, isteri tak buat, tapi dituduh oleh suami. Ya. Itu kita sambunglah akan datang. Ya. Panjang dia punya ayatnya tu, ya, ceritanya. Kita sambung akan datang. Kita teruskan dengan pelajaran surah dulu. Ya. Yang hari itu yang dibagi, kita selesaikan dulu. Baik, ya, kita teruskan dengan pelajaran surah. Okey, boleh buka mic. Hari itu sampai bab apa? Sudasi, ya. Okey. Sudasi, dia punya latihan ni apa? Istifham.
Istansara. Okey. Istansara dah kan? Istafhama. Makna minta faham. Istafhama tu. Ya. Makna minta faham. Ya. Minta faham. Okey. Saya terangkan balik ya, bab sudasi ya, diawali dengan fi'il madhi 6 huruf. Dinamakanlah dia sudasi. Jadi bab sudasi ini ya, kita nak tahu contohnya istaghfara itu penambahan dia adalah alif sinta. Jadi ghinfara. Istafhama penambahan dia alif sinta. Jadi ditambah dengan hamim. Tapi kena ingat penambahan alif sinta ni kebanyakannya ya bermakna minta. Ada perkataan minta. Contohnya kalau faham, telah minta faham ia. Kalau ampun, telah minta ampun ia. Kalau tolong, telah minta tolong ia. Itu kegunaan dia. Ya, kenapa dia wazan ya alif sinta, ya. Jadi alif sinta tu kebanyakannya dengan makna minta, ya. Penambahan minta. Okey. Cuba buat istafhama mudhari'nya apa? Yastafhimu. Ingat mudhari' mula dengan ya, ya. Jadi yastafhimu. Istafhama yastafhimu masdarnya apa? Istifhaman. Ya, istifhaman. Amar dia? Istafhim. Matikan. Istafhim. Nahi dia? La tastafhim. La tastafhim. Isim fa'ilnya? Mustafhimun. Isim maf'ulnya? Mustafhamun. Saya ulang ya. Istafhama yastafhimu. Istifhaman. Istafhim la tastafhim. Mustafhimun. Mustafhamun. Ya. Itu wazan 1. Contoh yang kedua apa? Ijlawaza. Ijlawaza mudhari'nya apa? Yajlawizu. Yajlawizu. Masdarnya? Ijliwazan. Ya. Ijliwazan. Amarnya? Ijlawis. Nahinya? La tajlawis. La tajlawis. Isim fa'il? Mujlawizun. Isim maf'ulnya? Mujlawazun. Kalau yang perasan, ya, tiru je yang contoh asal dibagi. Ada pada contoh asal yang dibagi. Kalau perasan, ya, ada contoh asal dibagi itu, ya. Ijlawaza tu, ya, puas buat. Rupanya ada contoh dia. Ya. Dah bagi pun, ya. Kenapa tak ada contoh lain ke? Contoh nombor 2 ni susah sikit nak cari. Nak cari contoh lain susah sikit. Jadi letaklah tu balik, ya. Nak macam mana? Ihlawana. Boleh? Boleh? Boleh. Ihlawana. Macam tu, ya.
Wazan ijlau wazan. Tapi memang wazan ni memang kurang. Ya, kurang sangat ya. Nak mencari susah ya. Okey. Nombor 3 apa dia? Ro. Alif ghin. Alif ghin ra waw ra qaf. Igrau roko. Okey, igrau roko ni wazan dulu ihdau daba ya. Cuba buat. Ihrau roko. Yagrau riku. Masdarnya. Igri rokon. Igri rokon. Amarnya. Igrau rik. Nahi. La tagrau rik. Isim fa'il. Mugrau rikun. Isim maf'ul. Mugrau rokun. Ya, mugrau rokun. Baik, saya ulang balik ya. Wazan yang ketiga. Igrau roko. Yagrau riku. Igri rokon. Igrau rik. La tagrau rik. Mugrau rikun. Mugrau rokun. Ya. Wazan yang akhir apa? Izraqqa. Izraqqa. Ada alif ya, kena panjangan bunyi sikit. Raqqa macam tu ya. Izraqqa. Jadi mudhari'nya yazraqu. Manjak panjangan sikit. Yazraqu macam tu. Masdarnya ada ya ya. Izri ri ada ya tu. Izri kokon. Izri kokon. Ko alif, kop alif. Amarnya izraqa, sama dengan madi. Sama dengan madi. Nahi dia la tazraqa. Isim fa'il muzraqun. Isim maf'ul muzraqun. Saya ulang ya. Izraqa yazraqu izriqaqan. Izraqa la tazraqa muzraqun muzraqun. Ya. Ini wazan yang keempat ya, sudah bagi tahu dulu. Madi dengan amar sama. Madi amar sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Ya. Baik. Sekarang ni saya nak tanya tentang makna pula. Baik, makna yang nombor 4 tadi, izraqa maknanya tambah lebih biru. Itu adalah kata dasar atau makna dasar dia, iaitu tambah lebih biru. Kalau madi apa? Telah tambah lebih biru ia. Kalau mudhari'? Ia tambah lebih biru. Kalau masdar? Tambah lebih kebiruan. Cantik tu. Ia tambah lebih kebiruan. Kalau amar? Tambah lebih birulah. Lah letak ujung ya. Lah letak ujung. Tambah birulah oleh engkau. Jadi ujung kena letak lah oleh engkau. Itu untuk fi'il amar ya. Tambah lebih birulah oleh engkau. Kebiruan tu untuk masdar. Itu untuk masdar. Okey, kalau nahi? Jangan engkau tambah lebih biru. Kalau isim fa'il tambah apa? Yang tambah lebih biru. Tambah yang saja. Yang tambah lebih biru. Kalau isim maf'ul?
Yang ditambah lebih biru. Yang ditambah lebih biru. Okey. Kalau nombor 3, berlenang air mata. Panjang. Berlenang air mata. Kalau madi apa? Telah berlenang air mata ia. Ujung letak ia. Kalau mudhari'? Ia berlenang air mata. Kalau masdar? Ia berlenangan air mata. Itu masdar tu. Berlenangan air mata. Kalau amar? Berlenang air mata lah. Tambah lah ujung. Lah oleh engkau. Ya. Kalau nahi? Jangan engkau berlenang air mata. Kalau isim fa'il? Yang berlenang air mata. Kalau isim maf'ul? Yang dilinangkan air mata. Okey, nombor 1 pula. Nombor 1 maknanya minta faham. Kalau madi, telah minta faham ia. Kalau mudhari'? Ia minta faham. Kalau masdar? Minta kepahaman. Minta kepahaman. Kalau amar? Fi'il amar. Minta fahamlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau minta faham. Kalau isim fa'il? Yang minta faham. Kalau isim maf'ul? Yang diminta faham. Ya. Kalau isim maf'ul yang diminta. Ada tambah di ya. Yang diminta faham. Itu adalah bab sudasi. Dan untuk meringkaskan faham untuk fi'il amar, tengok fi'il madi ya. Kalau fi'il madi bunyinya is ke bawah, nak jadikan fi'il amar bunyikan bawah juga, istaghfir. Jadilah fi'il amar. Ya. Kalau misal kata tadi istafhama, kalau nak jadikan fi'il amar bunyikan bawah juga, istafhim. Matikan ujung ke bawah. Istafhim, jadilah fi'il amar. Cuba ulang. Istafhama jadi istafhim. Ya, istafhim. Jadilah fi'il amar. Ya. Kalau ijlau waza sama juga, bunyikan bawah. Kalau jangan jadikan fi'il amar. Ijlawis, apa? Ijlawis. Macam tu. Ulang balik daripada istafhama. Istafhama jadi istafhim. Jangan tengok fi'il amar, tengok fi'il madi saja sebab kita nak fahamkan ringkas. Tak payah nak tengok tasrif fi'il amar, ya. Tengok fi'il madi. Istafhama jadi istafhim. Kalau ijlawaza, ijlawis ke bawah. Kalau igrawraka, igrawrik, apa? Igrawrik. Ya. Jadi bunyikan bawah tu dah jadi dapil amar. Kenapa bunyi bawah? Sebab awalnya bunyi bawah. Awal bunyi bawah dia pun ikut bunyi bawah. Kecuali nombor 5 dia ada sabdu akhir. Dia tak boleh bunyikan bawah. Jadi izraqqa amarnya izraqqa sama juga. Ya. Sebab dia sabdu akhir, dia macam itulah keadaan dapil amarnya. Izraqqa sama dengan izraqqa. Ya. Artinya bab sudasi ini kita kira dah tutup, maknanya dah luluslah semua, ya. Mumtaz, semua dah mumtaz. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab, ya, bukan sudasi, nama dia bab rubai mujarrad. Rubai mujarrad ni maknanya dia dimulakan dengan 4 huruf. Dia lahir-lahir 4 huruf. Itu maknanya mujarrad, rubai 4. Mujarrad tu maknanya yang terbit. Jadi terbitnya 4 huruf, ya. Tak boleh buang salah satu. Macam contohnya kita yang sulasi, ya, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ni dia terbit 3 huruf. Contohnya nazala.
Nazala dia boleh jadi 4 huruf. Anzala. Contohnya anzala. Kalau kita buang alif, anzala jadi nazala, masih ada makna. Tapi kalau dia 4 huruf, dia lahir-lahir 4 huruf, kita buang salah satu, dia tak jadi makna. Ya. Jadi wazannya akan dibagi, wazan dia akan bagi dan dia punya latihan juga akan dibagi. Ya, jadi sila buat contoh dan latihan itu. Ya. Macam mana yang kita selalu buat tu, macam itulah bentuknya. Ada madi, mudhari, masdar, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Tinggal lagi fi'il madinya dia punya lahir 4 huruf. Macam contoh kita sebut zalzala. Zalzala. Zalzala kita tak boleh buang salah satu. Memang hurufnya zailam, zailam. Dia memang lahir-lahir 4 huruf. Zailam, zailam. Ya. Jadi zalzala contohnya. Ya. Jadi itu saja untuk penerangan dan insya-Allah saya akan hantar pada WhatsApp dan tengoklah nanti ya bab rubai mujarrad dengan latihan dia ya insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk hari ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya ya insya-Allah ya.